menyesal. Bukan macam tu. Yang dimaksudkan dia kata menyesal di sini, yakni dengan arti kata menyesal disebabkan membesarkan Allah kerana dia buat perkara tadi dibenci oleh Allah Ta'ala, ataupun dia buat tadi dia menyesal kerana dia takut siksaan Allah. Sebab tu orang yang bertaubat dia kena ingat siksaan Allah Ta'ala. Akibat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang raja nama dia Khalifah Harun Rasyid. Bukan Harun Rasyid, ada saya ingatlah seorang khalifah. Dia pergi memburu. Bila dia pergi berburu, dia sesat dalam perburuan dia. Bila dia sesat dalam perburuan dia, maka dia jumpa sebuah kubur. Satu kubur dan ada orang duduk dekat kubur tadi yang menangis. Menangis. Kemudian dia pun cerita, dia jumpa dengan, lepas dia selamat daripada sesat dia pun cerita pada orang tu mengenai ada seorang yang menangis dekat kubur tadi. Kemudian orang tadi pun, dia pergi jumpa orang tadi pun beritahu ke dia lah, bahawa orang ini adalah orang yang ada kedudukan kaya, tetapi dalam keadaan meninggalkan segala harta kekayaan, semata-mata nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan raja tadi akhirnya bertaubat pada Allah. Cerita dia agak panjang lah, tapi saya tak ingat cerita panjang. Jadi nak beritahu, taubat ni kadang-kadang dia mari dalam diri dia sendiri, dengan sebab dia ingat dosa. Nak ingat dosa ni payah. Kadang-kadang dia mari ingat dosa setelah dia tengok kematian duduk depan mata baru dia teringat. Lama ni tak ada apa-apa dia suka. Sebab tu kita ni kalau boleh, kita kena kurangkan, jangan banyak suka. Kerana banyak suka ni menghilangkan hati kita, mematikan hati kita. Sebab tu kita bukannya senang ni, hati kita nak ingat kematian, Allah payah. Jadi ada orang kadang-kadang dia tengok kematian duduk depan mata baru dia ingat. Ada setengah tu Hasan Basri kata, kalau mu nak ingat mati, mu duduk kat kubur seorang diri, pegang batu desang, dia kata, hai si mati, mu bawa apa? Dia pun jawab, aku tak bawa apa-apa, bawa lari. Ingat kepada mati. Ingat kepada mati. Ini membawa kepada ingat kepada Allah, timbul dalam hati rasa menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, menyesal kerana takut akan seksa Allah Ta'ala. Maka hasil daripada dia bertaubat nasuha tadi, maka marilah menyesal. Marilah menyesal, dia kata, barang yang membangkitkan atas taubat yang nasuha. Maka bahawa yang demikian itu setengah daripada sifat orang yang bertaubat. Maka sifat orang yang bertaubat, yang pertama, dia sentiasa membesarkan Allah, dan yang kedua, sentiasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan hal mereka itu, maka bahawasanya apabila menyebut segala zikir yang tiga, azkar yang tiga tadi tu, ingat dah jahat kita, ingat azab Allah, ingat doa kita nak menanggung azab Allah Ta'ala, tiga perkara tadi, maka dia kata yang mendahulu bagi taubat, maka menyesal dan menanggungkan akan dia atau meninggalkan ikhtiar. Maka dengan ingat tiga perkara ini akan datanglah rasa menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati, maka dia pun meninggalkan ikhtiar bagi dosanya, dia pun meninggalkan dosanya dengan ikhtiar pilihan dia sendiri. Bukan kerana orang, bukan kerana apa, dok, memang kerana diri dia betul-betul bertaubat. Maka tinggallah menyesal itu di dalam hati, maka dia pun betul-betul menyesal dalam hati dia pada yang lagi akan datang. Maka akan datang pun dia tak akan buat dah dengan dosa-dosa yang telah dia buat dah dahulu. Maka menanggung akan dia menghina diri dia, maka dia pun rasa diri dia hina dengan sebab dosa yang dia telah lakukan. Kita ni tak berasa diri hina, tu jadi berasa gitu. Rasa gong, berasa besar diri, berasa takabur. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin misqala dzarratin min kibrin. Orang itu tidak akan masuk dalam syurga seandainya di dalam hatinya ada rasa sombong seberat zarah. Selagi mana seberat zarah tu ada sombong, tak akan masuk dalam syurga.
Selagi mana kita tak rasa diri kita hina depan Allah, selagi mana kita tidak merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maka orang yang taubat ni, dia ni buat satu perkara, hak dosa tu dia menyesal sabit membesarkan Allah dan bimbang ataupun takut dengan seksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga timbul rasa hina diri dan rendah diri. Tak rasa hina ke dosa dengan kita yang telah kita buat? Allah Ta'ala beri nikmat siang malam pada kita, biasa je kita buat dosa hingga timbul rasa hina dalam diri. Maka tak kala adalah yang demikian itu daripada asbab taubat, sebab-sebab taubat dan sifat orang yang taibun, yakni sifat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, dinamakan akan dia dengan nama taubah. Maka taibun ni orang yang bertaubat, maka perbuatan dia menyesal, berazam, ingat pada dosa dia, ingat kepada azab itu dia panggil taubah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Maka faham olehmu yang demikian itu, maka faham betul apabila kita nak bertaubat, maka dapat taufik, dapat pertolongan Allah, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah yang dikatakan taubat kepada Allah. Macam mana taubat? Kita kena letak dalam hati kita azamlah bersungguh-sungguh, bahawa kita nak meninggalkan dosa yang telah kita lakukan dahulu. Waktu kita fikir sendirilah dosa masing-masing. Sama ada dosa sembahyang. Bagi orang yang meninggalkan sembahyang, dia kena qada belaka. Sembahyang yang telah dia lakukan dahulu, yang dia tinggal dahulu, dia kena qada. Bila dia kena qada tadi, macam mana dia nak qada sedangkan dia tak tahu banyak mana? Dia kena anggarkan bahawa biarlah dia lebih sikit. Kalau dia rasa tinggal sembahyang 5 tahun, biar qada 6 tahun. Dia rasa lebih, kena qada belaka. Ini tanda orang yang bertaubat. Begitu juga orang tinggal puasa, kena qada belaka. Orang yang dulu tak pakai tudung sebagai contoh, ini kena pakai tudung. Lepas tu tak boleh dah. Tak balik pada asal dulu, tambah dah. Azam betul-betul dalam hati. Dan di samping sentiasa beristighfar dan ingat sama dosa kita dengan Allah Ta'ala. Ingat siang malam. Ada setengah ulama dia buat 3. Allah Ta'ala bersama kamu, Allah Ta'ala melihat kamu, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Dia tak ada kata, tak ada kocek. Kemudian dia nak tidur, dia sebut. Dia bangun daripada tidur, dia sebut. Dia nak buat apa-apa, dia sebut. Allah Ta'ala ada sama kamu, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tahu mu buat 3 perkara tadi. Akhir sekali hati dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalan nak sapa pada Allah Ta'ala ni banyak. Ada melalui jalan zikir, dan jalan taubat dan sebagainya. Maka tak kala adalah yang demikian itu daripada asbab taubat dan sifat orang yang taib, dinamakan dengan taubat. Maka faham olehmu yang demikian itu dapat taufik insya-Allah. Dan jika engkau kata betapa ada bagi orang bahawa jadilah sekira tiada jatuh daripadanya dosa kecil dan dosa besar. Kalau dah dia kata macam mana orang tadi, dia kata tak boleh, bahawa jadilah kiranya tiada jatuh daripadanya dosa kecil dan dosa besar. Maknanya kalau kita kata macam mana orang tu memang tak dapat tidak, dia tak boleh lari daripada dosa kecil ataupun dosa besar. Maka ketahui olehmu bahawasanya ini pekerjaan yang mungkin, tiada mustahil. Kemudian iaitu terlebih mudah bagi Allah Ta'ala. Bermula Allah Ta'ala ditentukan dengan rahmatnya orang yang dikhendakinya. Bagi kita yang tak boleh lari daripada dosa kecil dan dosa besar, maka dosa besar kalau Allah Ta'ala beri rahmat pada kita, kita akan berjaya meninggalkan dia. Adapun dosa kecil akan dihapuskan dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan. Jadi dosa-dosa ni memanglah kita ni tak boleh lari daripada dosa. Cara mana kita jaga pun akan jatuh juga dosa. Maka Allah Ta'ala ajar kita, memang kita kena bertaubat pada Allah Ta'ala setiap kali kita melakukan dosa. Taubat. Sehingga kan Nabi sendiri, Nabi ni ada dosa tak Nabi? Nabi tak ada dosa. Sebab dia maksum, terpelihara daripada dosa. Dan dia ni diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pengampunan sebelum dia buat dosa, baru beri pengampunan. Maka dia tak ada dosa. Tetapi Nabi mengatakan, aku ni bertaubat kepada Allah Ta'ala siang dan malam 100 kali taubat.
nak suruh pada hamba, kepada umat dia supaya sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah Taala ni besar. Allah Taala beri jalan taubat. Kalau tak ada taubat, berat kita. Umat Nabi Musa dahulu, dia buat salah. Kenapa dia buat salah? Dia menyembah patung berhala. Summa taqastumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Selepas dia beriman, kemudian mereka itu ambil anak patung. Anak patung lembu. Anak patung tu daripada emas. Daripada emas dia leburkan, kemudian dia letak dalam acuan, jadi patung lembu. Jadi patung lembu. Dan patung lembu tu boleh cakap. Allah Ta'ala nak uji. Orang ramai jadi kufur. Dan mulai-mulai ada beriman dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa tinggal 40 hari. Tinggal 40 hari. Bila 40 hari tinggal, wa izwa adna Musa 40 lailah. Summa taqastumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah Taala janji dengan Nabi Musa supaya Nabi Musa berjanji dengan Allah Taala tinggalkan kaum dia, umat dia 40 hari. Tapi ada Nabi Harun bersama mereka tinggal. Sebab apa tinggal? Nak beri kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian bila Nabi Musa balik saja tengok umat dia, summa taqastumul ajla. Mereka telah mengambil patung anak lembu buat sembahan. Bila ambil patung anak lembu sembahan, dia pun balik tengok hamba kaum dia jadi kufur mereka. Sedikit saja yang tidak kufur. Nabi Musa marah pada Nabi Harun. Kan aku kata dah aku tinggal Musa jaga kaum ni, umat dia kenapa jadi gini? Kata Nabi Nabi Harun kata saya dah jaga dah. Dia tak ikut kata saya. Habis jadi tetapi Allah Taala kata, bertaubatlah kamu pada Allah. Nabi Musa baca pada ayat-ayat. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtu anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bariikum. Nabi Musa pun balik. Tak kala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum, kamu ni zalim diri kamu sendiri. Zalim, kita buat dosa ni, kita zalim diri kita sendiri. Kamu ni innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla. Kamu zalim diri kamu dengan sebab kamu ambil patung anak lembu buat sembahan. Fatubu ila bariikum, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah. Ni zaman mana? Zaman Nabi Musa. Maka dia kata, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dia kata, hendaklah kamu bertaubat pada Allah dengan cara bunuh diri kamu sendiri. Umat Nabi Musa taubat bunuh diri. Kita kalau zaman ni Allah ada Allah. Taubat kena bunuh diri. Bunuh diri dia kata. Barulah kamu ni diterima taubat. Tak bunuh diri tak terima taubat. Sebab salah dia. Sebab salah. Orang yang buat dosa sebab salah nak taubat pada Allah. Ada yang tak sanggup nak bunuh diri pun ada. Tapi nak sangat taubat. Kata Nabi Musa beginilah. Ada dua puak. Satu puak sembah patung berhala, ada satu puak tak sembah patung berhala. Tikang. Hak tak sembah tikang. Ni dia kata hamba tak sanggup juga. Ada juga. Ni puak saudara hamba. Boleh jadi anak saudara tak sembah, puak saudara sembah patung anak lembu. Tak sanggup. Ni kata puak saudara ni anak saudara. Dah gini lah, senang. Ambil benda apa ni? Ambil pedang ke tombak ke, ambil senjata, pisau ke, keri ke. Maknanya pegang, lepas tu tikang dia tikang. Kemudian Allah Taala gelapkan. Bila jadi gelap, tikang. Allah Taala gelapkan. Bila gelap saja, akhir sekali mereka berbunuh-bunuh. Tak tahu kala, payah pakat tikang. Kau saja. Ada kau kena sama diri. Hak sama tak menyembah, sama-sama yang baik tu. Dia tikang sama diri pun ada. Maka bila Allah Ta'ala cerahkan bergelipangan mayat, menangis Nabi Musa AS. Summa ba'asna min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala kata selepas daripada tu Allah Ta'ala bangkitkan balik semua. Sebab tu mukjizat Nabi Musa AS boleh menghidupkan orang yang mati. Hari ni orang mati tak boleh hidup dah. Maka kena ngundi kat mana-mana. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala bangkitkan. Allah Ta'ala bangkitkan benda apa ni, orang-orang yang telah mati. Bila orang bangkitkan orang telah mati tadi, supaya bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Ini mendapat umat Nabi Musa AS. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala kata aku ampunkan dosa. Aku ampunkan dosa. Dalam satu hadis dia kata ada malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala. Malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, apa yang kamu dapat? Dia kata aku jumpa satu kumpulan manusia yang menyebut namamu. Sebab tu nak khabar kita biar kena ada dalam majlis ilmu semua. Dalam majlis ilmu biar majlis zikir. Sebab Allah Ta'ala akan hantar malaikat menyaksikan kita. Dan dia beri laporan. Orang ni ada duduk dalam majlis ilmu. Dia duduk kat tiang ke, dia duduk tidur ke, dia khabar ke. Duduk dalam majlis ilmu, dia buat laporan. Malaikat naik khabar, ya Allah, orang ni sebut namamu, ya Allah. Tanya. Malaikat tanya lagi, Allah Ta'ala tanya malaikat. Dia tu buat tu dia tu tengok syurga ke tak lagi? Kata malaikat kata dia tu tak tengok syurga lagi, dia buat ibadat. Kalau dia tengok syurga macam mana? Katanya kalau dia tengok syurga, dia akan buat ibadat, dia akan sebut namamu lebih lagi. Lebih sungguh lagi. Baik. Malaikat tanya lagi, apakah yang dia bimbangkan, dia rasa takut? Kata malaikat, dia takut api neraka. Dan Allah Ta'ala tanya, dah dia ni tengok dah kena api neraka? Kata malaikat, dia tak tengok lagi api neraka. Tak tengok lagi api neraka. Kalau dia tengok api neraka macam mana? Kalau dia api neraka, dia semakin takwa, dia makin takut lagi, pada kuat lagi amal ibadat. Allah Ta'ala kata pada malaikat, wahai malaikatku, ketahuilah, mereka itu semua aku ampunkan segala dosa dia. Malaikat pula khabar. Dia kata, ya Allah, dalam kumpulan ramai-ramai tadi ada ke hak buat dosa banyak? Hak buat dosa besar pun banyak. Hak ramai-ramai ada hak dosa besar banyak. Macam-macam lah. Hak ada ramai-ramai ni. Maka Allah Ta'ala kata, ketahuilah, walaupun dia ada dosa besar, dia duduk dalam majlis tadi, aku ampunkan segala dosa dia. Inilah beruntung bila kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memohon kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.